Assalamualaikum. Selamat bertemu kembali dalam channel Miss Ani. Okey, seperti mana yang kita tahu ya, isu copyright claim ni terlalu sensitif untuk dibicarakan dan juga kadang-kadang ada orang tak ambil berat sangat tentang isu copyright claim. Orang sibuk nak upload video, sedangkan mereka harus sedar bahawa kerja mengupload video, kalau 100% kita yang punya, memang tidak akan ada isu copyright claim. Tetapi di sini timbul kemuskilan kepada kita seandainya kita mengambil certain bahagian daripada orang lain untuk kita gabung dalam video kita. Jadi sebelum saya teruskan kepada intipati sebenar apa yang ingin dibicarakan, okey, jangan lupa like, share juga subscribe channel saya. Okay, kita tengok video ni, kita go through video ini yang berkatakan tentang isu right claim. Supaya lepas ni nanti saya akan kupas lagi apa yang dinamakan dengan copyright claim, hak-hak si tuan punya produk dan juga hak kita sebagai pengguna. Okay, kita go through video ini dulu. Stay tuned. Okay, you're here on the YouTube copyright page. So, if you're watching this, probably you're having problems with your video getting taken down, or you think someone else uploaded your video. Papa, stop the video! Mario, we can't stop. YouTube hired us to make this video. The video is being stolen and re-uploaded right now! Here we are on YouTube, where everybody's uploading videos. If you create original content, you're protected by copyright. If you upload content you took from someone else, they're protected by copyright. Yeah? Well, copyright is not doing crap! YouTube hired us to make this video and it has just been stolen! I'm going to tell the big wigs at YouTube that we should be fired! You know there's links on this page that could help you, right? Okay, berjumpa semula kita selepas kita tonton video tadi. Jadi di sini saya ingin perkenalkan dulu ya logo hak cipta terpelihara. Okay, kena pasti logo ini, dan ini adalah yang selalu orang kaitkan dengan copyright. Okay, kita kena faham copyright ni sebenarnya undang-undang harta intelek, dilindungi oleh undang-undang harta intelek, iaitu hak cipta. Hak cipta maksudnya sesiapa pun boleh melabel produk yang mereka hasilkan seandainya itu betul-betul hak mereka. Ini dinamakan harta intelek. Okay? Kita kena tahu maksud hak cipta. Okay, maksud hak cipta ni lah adalah hak eksklusif yang diberi oleh undang-undang untuk tempoh masa tertentu kepada pencipta karya untuk mengawal penggunaan karya mereka. Maksudnya diberi kepada mereka yang si pencipta ni untuk kawal penggunaan karya mereka. Sebab mereka letih ya membuat sesuatu produk, sesuatu benda, termasuk lagu ke whatever ke, tapi senang-senang orang boleh gunakan. Itu yang dinamakan memberi undang-undang ni memberi hak penggunaan karya mereka. Kena faham di sini. Pelindungan hak cipta di Malaysia berasaskan Akta Hak Cipta 1987. Okay? Hak undang-undang yang diperuntukkan dalam menguat kuasa karya berhak cipta mereka dalam kes pelanggaran melalui tindakan sivil atau jenayah. Di sini selalunya yang kita tengok melalui tindakan sivil, sebab jarang jenayah. Namun ada sesekali akan dikenakan tindakan jenayah seandainya dia melibatkan ugutan atau isu-isu lain lah yang lebih kepada jenayah. Kalau sivil ni lebih kepada komisal, okay? Ataupun dulu dikenali dengan berkola putih. Okay. Seterusnya, kenapa YouTube terlalu menekan beratkan tentang copyright? Kerana mereka pun sebenarnya takut disaman ya. Kalau ikut sejarah, YouTube ni pernah disaman. Mungkin sekarang dah kurang. Mereka pernah disaman ya. Contoh ada satu itu, iaitu YouTube telah langgar undang-undang Google kena bayar 841 juta ya, kerana
berkaitan dengan kes pelanggaran undang-undang peribadi kanak-kanak. Bayangkan 841 juta. That's why YouTube terlalu berjaga-jaga. Okay. Jangan kita macam ni lah kita kata. YouTube dia bukan marah kita upload apa-apa. Kita boleh upload apa-apa, tapi make sure that video belongs to you, not belong to somebody. Because ada masanya memang bukan YouTube yang upload, betul tak? Tapi YouTube adalah platform. Contoh ada satu yang mana pihak YouTube juga pernah disaman repeal, iaitu berkaitan dengan giveaway. Sebenarnya YouTube tidak bagi giveaway, ada satu syarikat yang bagi giveaway, tetapi YouTube disaman atas perkataan iaitu gagal bendung. Gagal bendung penipuan. Bayangkan maksudnya macam saya cakap tadi lah, dia platform. Jadi undang-undang ni dia cerdik. Undang-undang ni kita dah tahu dah undang-undang ni terlalu universal. Dia tak boleh dipatah undang-undang, tetapi dia boleh dibengkokkan. Maksudnya kalau orang nak saman kita, orang akan masuk ikut laluan-laluan mana yang boleh menyabitkan dengan diri kita. Undang-undang tak boleh dipatahkan, tetapi undang-undang boleh dibengkokkan. Jadi tengok, dia gunakan perkataan ayat gagal bendung. Dekat sini YouTube telah didapati bersalah. Okay, that's why YouTube makin update update isu-isu yang sensitif macam ni. Mereka akan memperketatkan undang-undang sebab dunia pun makin moden. Jadi apa yang saya nak cakap di sini berdasarkan pada masa terkini. Kalau dah berubah ke depan, kita kena akur dengan permintaan YouTube, sebab YouTube adalah milik YouTube, bukan kita punya. Jadi seperti mana tuan rumah, kalau dia cakap kamu nak masuk rumah saya mesti ikut ni, ikut ni, jadi kita kena ikutlah. Tak bolehlah kita langgar sebab dia tuan rumah. Okay, kita go through dengan perbezaan copyright ID dan copyright strike. Okay. Copyright ID ni ialah kita kenal dulu copyright ID. Bahan milik seseorang atau syarikat yang mempunyai contents ID kat dalam dia. Maksudnya ada content ID claim dekat dalam ciptaan mereka yang tersorok. Kita tidak akan tahu di minit keberapa, permulaan, pertengah, akhir kita tak tahu. YouTube saja tahu. Sebab YouTube mempunyai alat untuk scan video yang kita upload. Okay. Ini termasuklah pada visual, gambar, lukisan, poster, lain-lain lah, termasuk hard copy ataupun soft copy. Tapi yang berkaitan dengan hard copy ni dia isu lain, bukan di YouTube. Kita kena faham hak cipta ni sebenarnya bukan hanya berbentuk untuk di-upload ke YouTube, tak. Sebenarnya hak cipta ni di luar pun sana banyak hak cipta yang dijaga oleh harta intelek. Kita tak boleh senang-senang ambil macam contoh menu resipi. Resipi sambal ikan bilis. Okay, dia dah jenamakan. Bahan-bahan dia. Kita tiru sebulat-sebulat, tapi kita buat pula hak kita. Memanglah kena saman. So itu dah dijenamakan. Jadi kalau kita nak ambil ke apakah, kita kena alter, kena olah, ada kelainan-kelainan. Tetapi walau macam mana pun pihak owner dia mempunyai hak untuk cuba menyaman kita atas dasar copyright. Jaga-jaga, bukan di YouTube saja, tapi di luar sana. Termasuk juga ada satu persoalan daripada kawan saya, macam mana dengan hak kopi daripada buku teks, buku teks, kata-kata soalan. Kalau tertera perkataan hak milik Kementerian Pendidikan Malaysia, tak boleh. Hak milik Kerajaan Malaysia, tak boleh. Bila ada perkataan hak milik, dia ada tuan punya. Jadi kita tak boleh ambil. Tak boleh ambil. Itu kena faham. Hak kopi dia berkaitan dengan buku-buku ni, mungkin cara masuk dia orang tak melalui YouTube lah. Kita pun tak guna, ataupun kita bawa ke YouTube. Tapi benda ni kalau jadi isu, kita tunggu sajalah surat saman kan. Jadi kalau kita takut bermain dengan copyright, better don't. So be careful with your video. Make sure our video is 100% ori, belong to us, not from the other person. Okay.
Jadi copyright strike. Copyright strike ini adalah apabila hak milik membuat pelaporan kepada pihak YouTube dengan sokongan dokumen ini melalui undang-undang lah ya. Dia bukanlah kata orang main pakai beritahu YouTube je CS dah ambil barang saya, tak. Dia menggunakan lawyer tu yang engage untuk memberitahu kepada YouTube bahawa kita telah mengambil hak dia ya. Okay, YouTube akan mengambil tindakan terhadap pemilik akaun yang membuat copyright. Maksudnya kepada kita lah. Kalau kita lah owner channel tu, kita lah kena. Okay, kita lah kena. Jadi kesalahan pertama, kita akan dimasukkan copyright claim. Dan di sini kita akan ada tempoh bertenang 90 hari. Ya, 90 hari. Tapi dalam tempoh 90 hari itu kita bebas untuk upload. Jadi kita terbuat kesalahan kali kedua, ya. Kali kedua, di sini kita akan discard untuk membuat upload sesebarang video dalam tempoh 2 minggu. Sampailah tempoh tempoh bertenang 90 hari tadi, ya. Kalaulah 3 kali berturut-turut kita dikenakan copyright ID. Tadi dia sebenarnya copyright ID dulu. Yang pertama copyright ID, kedua pun copyright ID, ketiga pun copyright ID. Syarikat yang berlainan pun kemungkinan ataupun syarikat yang sama, ya. Di sini YouTube akan mengambil tindakan kerana kita telah dikenakan copyright strike 3 kali. Ya. Jadi di sini video kita akan terus dibuang dan dikhawatiri selalunya channel kita pun akan di-delete. Di sinilah berlaku satu kerugian. Jadi kita kena fikir banyak-banyak ya. Kena ada sedikit timbul rasa was-was atau takut sama ada video yang kita upload ini mempunyai copyright ID ke macam mana ke ya. Okey, ada satu perkataan yang selalu juga ditanya iaitu copyright takedown. Ini adalah apabila YouTube mengambil tindakan kepada channel untuk delete video kerana telah dapat copyright strike tadi ya. Di sinilah copyright takedown. Okey. Takut kan? Saya pun takut. Jadi sama-samalah kita belajar cara untuk tahu dulu undang-undang. Kita jangan kata orang terlalu excited. YouTuber. Tapi kita tak tahu undang-undang. Nanti satu hari apabila kita telah dimonetize video kita, masa tu baru berlaku macam-macam ni. Keadaan macam ni memang dah terlambat. Contoh ya, ada saya baca di YouTube yang mana setelah kita kena copyright strike, kita cuba nak delete video, tak diterima sebab perundangan dah jalan. Kita tetap akan diambil tindakan walaupun kita delete. Be careful. Ya, ini saya baca macam saya cakap tadi lah. Untuk setakat hari ini, inilah yang saya boleh ceritakan sedikit tentang copyright claim ya. Kemungkinan akan diupdate selalu. Jadi kita kena ambil tahulah, kena take note. Okey. Apa yang selalu perkataan-perkataan yang kawan-kawan kita, rakan-rakan YouTuber yang memberitahu kita. Okey. Common sense ya. Yang pertama ya, myth ya. Give credit to the copyright okay, give credit to the copyright owner means you can use the content. Selalu kan kita dengar, tak apa, ambil je, kita tulislah kredit. Sebenarnya cannot. You cannot take apa-apa video daripada owner tanpa kebenaran bertulis. Ini ya, kalau kita lawan di mahkamah pun kita akan kalah tu. Kita tak boleh kata yes say. Yes say maksudnya dia bagi sebab kawan saya ada baca dalam pemberian dia cakap boleh upload saya punya, tapi berilah kredit kepada saya. Okay, tak ada bukti kan? Ada tak dia bagi kepada kita nama kita sekian-sekian, okay, you dibenarkan untuk mengambil apa-apa bahan daripada kami. Kalau tak ada, itu yang dinamakan, kata orang apa, ibarat kita kata maklumat tak lengkap lah. Ataupun kalau dalam mahkamah dia akan cakap yes say, rumuskan boleh lah macam tu kan. Saya rasa ramai yang faham. Jadi tak boleh ya. Memberi kredit kepada pemilik hak cipta tidak menjadi lesen untuk kita menggunakan bahan tersebut. Okay? Term seperti kredit kepada penyanyi lagu tidak memberi kita kebenaran untuk menggunakan bahan tersebut dan masih dianggap satu pelanggaran hak cipta.
be careful. Perkataan beri kredit terlalu formal, terlalu kata orang apa, selalu kita dengar. Okay, means yang kedua. Okay, yang kedua pula, claim not profit. Okay, sekejap Okay, claim non-profit. Ini pun sama. Okay, claim non-profit means you can use any contents. No. Saya ambil dua saja untuk dibincang kepada kali ni, ya. Dua ni saja. Pahaman-pahaman kita lah yang selalu kita dengar. Mungkin dulu mungkin boleh kot. Saya pun tak tahu sebab saya baru ambil benda ini di YouTube. Dia larang. Mungkin dulu boleh, saya tak tahu. Ya, saya tak berani nak cakap apa-apa. Tapi sekarang dah tak boleh. Kalau dulu boleh. Be careful. Okay? Sebab undang-undang memang dia orang akan update sentiasa, ya. Sebab manusia pemakai cerdik, kan? Okay. Menggunakan alasan bahawa tidak mendapat keuntungan daripada penggunaan sesuatu bahan tidak menghalang tuntutan pelanggaran hak cipta terhadap kita. Be careful. Okay, term-term seperti bagi tujuan hiburan semata-mata tidak membuat kita serta-merta tidak bersalah bagi mana-mana pelanggaran hak cipta. Cannot. Confirm cannot. Okay, ini saya baru study lah, ya, untuk dibincangkan bersama dengan rakan-rakan di luar sana. So be careful. Saya bagi dua sahaja dulu, ya. Kita tidak tahu kita dah terambil orang punya ataupun tidak. Tetapi selalunya video-video, lagu, kartun, poster, gambar, selalunya mesti ada tuan yang punya, kan? Baru kita ambil. So, kalau kita punya, kita tahu kita punya. Jadi be careful, ya. Faham kehendak YouTube yang melarang ni adalah untuk menjaga kita juga, ya. Sebenarnya YouTube ni main peranan, dia bagus, ya, mesra pengguna lah kita kata. So, dia beri amaran kepada kita kepada masa copyright ID. Dia dah bagi tahu dah. This video belong to somebody, so kami akan catat copyright claim. Dekat sini sepatutnya kita dah ambil tindakan sebelum kita dimonetize. Bila kita dimonetize baru nak ambil tindakan, tidak mendatangkan apa-apa keuntungan kepada kita. Malah kita kemungkinan besar channel kita akan dibuang. Okay. Sebelum saya akhiri tutorial saya pada petang ini, sampai itu jangan lupa like, share, subscribe channel Miss Ani untuk perkongsian ilmu-ilmu yang lain daripada ini. Satu masa nanti saya akan cari lagi, saya akan cuba kupas lagi. Okay, jangan ke mana-mana. Ini adalah part 1 berkaitan dengan copyright claim. Ada lagi yang menanti anda. Sampai jumpa lagi. Bye.